Pika tak ada ni dah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ala Allah tawakkalna rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya alim ya hakim ya rahman ya rahim علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المهتدين. اللهم اجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu lakal syukur. Ya Allah, bagimulah segala puji dan segala syukur. Bersama kita mengucap syukur di atas segala rahmat dan nikmatnya kepada kita yang tidak putus-putus. Kita sentiasa berada dalam rahmat dan nikmat Allah. Rahmat besar kita lepas dah baru ni sebulan Ramadan. Duduk dalam ampun dosa, duduk dalam rahmat, duduk dalam maghfirah Tuhan. Sebulan kita telah tunai kewajipan kita yang Allah Ta'ala pewajibkan kepada kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan kita berdoalah dan tetap berdoa bulan lepas Ramadan, berdoa semoga Allah Ta'ala terima amalan kita sebulan Ramadan baru ni. Itulah amalan sahabat, amalan salafus salih. Bulan lepas Ramadan tu duk berdoa lagi. Duk bimbang lagi, takut Tuhan tak terima Ramadan kita buat baru ni. Dan bulan akan datang pula nak jumpa Ramadan tu duk berdoa nak jumpa dengan Ramadan. Jadi setahun 12 bulan tu duk kira dengan Ramadan sebulan. Duk kira dengan Ramadan sebulan. Allahumma taqabbal minna Ramadanana. Allahumma taqabbal minna salihat a'malina. Allah, terimalah amalan kami di sebulan Ramadan. Terimalah segala amal soleh kami, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah ibu, bulan Ramadan, bulan Quran. Kita Tuhan panjang lagi umur kita. Banyak beberapa orang daripada sahabat-sahabat kita telah pun Tuhan ambil dalam bulan Ramadan baru ni. Dan kita Tuhan panjang lagi umur kita. Mudah-mudahan peluang yang Allah Ta'ala beri pada kita ini, kita akan menambah lagi kebaikan pada diri kita sendiri. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair
Itulah doa kita. Ya Allah, jadikanlah hidup kami ini bertambah dalam amal baik. Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah maut itu rehat berhenti daripada segala amalan jahat. Nah, kalau Tuhan nak panjang umur kita lagi, Tuhan jagalah kami supaya kami sentiasa duduk dalam kebaikan. Nah, boleh buat kebaikan, duduk dalam amalan baik. Dan kalau jadi Tuhan nak mati kita, maka Tuhan jadikanlah mati itu rehat daripada segala kejahatan. Dan mati tak kena buat jahat lah. Nah, selagi dia hidup, tosi-tosi pun temung, tosi-tosi pun buat. Nah, itulah lumrah hidup. Nah, sunnatullah. Karena ujian dunia ni ujian banyak. Nah, hidup ni ujian yang banyak. Tu ayat dah kata apa dah dalam surah Tabarak. Surah Tabarak, surah Yasin, surah Kahfi mana tu. Nah, jadikan hidup ni liyabluwakum. Tuhan jadikan kita hidup ini adalah liyabluwakum. Hok ni tak bunyi. Hok ni masuk hok ni baru dia begini nah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu lakal syukr. Kena masuk dekat sikit. Nah, tali kurang sikit. Tak ada speaker. Nah. Bodinya speaker hok klong tu. Nah. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd. Sebulan Ramadan ni kita bersaing dengan berkawan dengan Al-Quran. Nah, sama ada kita baca sendiri, baca, dengar daripada imam. Masya-Allah, crop. Cukup cara dah, cukup cara-cara yang kita nak bersaing dengan Quran tu. Nah, dapat dah. Kita baca sendiri, baca melalui halaqah. Nah, halaqah ni dengar orang kata. Dengar sayang kita baca, kita baca dia dengar. Nah, gila baca. Satu halaqah. Nah, lepas tu dengar tu imam saja baca. Nah, pun ada satu cara. Dan baca suara kita tak ada apa dengar. Nah, salah betul pun ikut dia lah. Nah, baca suara tu. Ada juga lagu tu pun. Nah, banyak cara kita bersama dengan Quran dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jangan jadi Ramadan tu bulan Quran dan kita baca Quran bulan Ramadan saja. Quran ni disuruh baca sepanjang hidup kita. Disuruh besar dengan Quran sepanjang hidup. Dan kita bimbang takut dengan bila kita tinggal Quran. Maka Tuhan kata dalam surah apa? Surah kita baca dengan nak malam tu dalam semai witir tu. Bulan Ramadan dan tidak bulan lain pun. Dalam Sabihis. Tuhan katakan orang dalam surah Sabihis tu, dalam surah Al-A'la, orang tinggal Quran, orang tak baca Quran, orang tak dengar Quran. Hamba telah nak pergi amat nak kecek dah tu dah. Dengar pedak, baca pedak. Nak amal jauh lagi. Tapi orang yang jauh daripada Quran ni, orang menghindar diri, orang jauh diri daripada Quran ni, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri nak kali kita baca surah Al-A'la tu, apa tu? Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuha al-ashqa. Panak ya tu ayat. Tapi makna dia sangat takut. Wa yatajannabuha, orang yang menjauhi daripada Quran ni, akan Quran ni. Siapa dia? Orang jauh daripada Quran ni. Mana kata jauh tak baca, jauh tak dengar. Tak faham, tak buat amal. Wa yatajannabuha, orang yang menjauhi diri daripada Quran ni, al-ashqa. Al-ashqa, orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka. Tuhan main kelimah kata al-ashqa. Allahu Akbar. Itulah tu ada kecek, ada royak kita nak kali kita baca surah Sabihis. Surah Al-A'la. Dia kata orang tinggal Quran, orang tak usir pada Quran, orang celaka. Siapa royak tu? Allah sendiri royak. Tinggal tak usir baca, tak usir dengar. Banyak benar istilah kita. Dan kita sendiri pun kadang-kadang bimbang tu.
Bima saya sehari tak ada baca Quran sikit abuk. Nah. Tapi kalau kita semaya kena baca dah. Akan baca kita tak ingat mulut, tak ingat ayat panjang, tak serupa kita baca dah surat tu. Nah, harus semaya. Tabarakallazi bi surah Tabarak, surah Kahfi, surah gapo. Kalau tak ada surat nak baca tak boleh tu. Yasin gapo. Berapa orang je ingat mulutnya. Nah. Itulah kita bimbangnya takut sekali. Nah, bila kita baca A'la, kita tengok lalu pada ayat saat ni, kita kena faham kata ayat saat ni tu ada ayat tu, ada ayat pada orang tafsir pada Quran. Wa yatajannabuha. Nah, ijtinab. Nah, mana kata lari jauh. Nah, menjauh diri daripada Quran. Al-ashqa. Tapi dia kata orang lari pada Quran ni, orang menjauh diri daripada Quran. Nah, tak usah ngaji, tak usah dengar, tak usah apa saat ni, ialah orang yang paling celaka. Nah, tak ada dah lebih celaka pada dia. Tak ada dah lebih celaka pada dia. Nah, a'udzubillah min zalik. Nah, mana ini kita nak lagu mana, nak jadi kita dan umat-umat kita klik pada Quran semula. Nah, kita tengok hari ni huru-hara dunia hari ni, tak ada huru-hara kerana lain. Kerana tinggal manusia tinggal Quran. Nah, tak dunia kita nampak dah kata celaka hidup. Nah, hayanak, hayanak. Nah, bila manusia tak osir pada Quran. Nah, kerana Quran adalah kuma ciwit. Nah, Quran adalah kuma ciwit kita. Tinggal kuma. Nah, kalau tu kita nak kecek semua tu dah. La haula la quwata illa billah. Dah dunia kita nampak celaka dah. Nah, nampak yang nak si ada berlakunya apa nak kuamun wai banyak-banyak menjadi benda-benda kriak benda gapo tadi hari ni. Nah, siapa jadi perang mati bunuh gapo semua tu. Nah, kerana tak ada ki lain kita tinggal Quran. Nah, kita tinggal Quran. Quran bukan disuruh baca saja dak. Nah, tapi Quran disuruh jadi kuma ciwit. Jadi cara hidup kita. Nah, Quran dak ajar gapo, maka ambillah Quran tu mari buat amal dalam hidup kita. Sama ada hajar di segi iman, di segi akidah. Nah, di segi percayaan, di segi akhlak, di segi ibadat, di segala-gala seginya. Nah, hari ni Quran ajar belaka. Nah, la ilaha illallah. Maka hari ni ibu alhamdulillah kita lepas Ramadan ni kita boleh hubung lagi. Allah Ta'ala izin pada kita untuk menyambung majlis kita ni. Nah, tapi lewat sikit ni. Nah, lewat sikit. Semua minggu pertama tu orang jung ngajar pun gagal dah. Nah, orang jung kecek pun. Nah, apalah dah. Hari ni kita masuk ngajari kita daripada surah Maryam. Nah, surah Maryam dan meminta ulangi ayat Siti Maryam. Nah, kita mula di ayat 16 kali lagi insya-Allah dah. Nah, kuasa nak baca surah ayat lain dah. Kita ngaji dah berapa ni? Sikit ayat ni. Nah, tapi masa ada baiknya kita ulangi sekali lagi boleh tak? Ambil di ayat 16. Nah, 16. Sayanya kita baca. Kalau molek tu baca sampai di ayat 40 tu cerita Siti Maryam. Nah, cerita Maryam sorang. Nah. Mari kita baca ayat dia dulu dah. Cerita ambil di cerita Siti Maryam sampai di ayat 40 tak apa. Nah, sekat mana Tuhan nak izin pada kita pagi ni, kita berhenti sekat tu. Nah. Kita sambung semula pula. Tak ada nak turut dalam ni. Nah, kita baca surah masa tak ada dah. Ni baca surah dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Maryam إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم بارك الله لنا جميعا ووفقنا wahdina ya Allah ya Allah. Semoga Allah Ta'ala memberi keberkatan serta taufik hidayah pada kita semua melalui bacaan, pendengaran dan pengajian kita daripada ayat-ayat, khasnya ayat kita baca saat ni insya-Allah. Ni baca banyak tu. Nah, ambil dari ayat 16 sampai ayat 40. Nah, mengikut cerita. Satu-satu cerita. Nah, dari awal dari surah Maryam kita ngaji dah tu. Mula-mula sekali Allah Ta'ala mula ceritakan kuasa Allah. Tu duk sedang, we nampak dalam ayat surah Maryam ni pada mula-mula terak royak kuasa Allah. Nah, Allah Ta'ala ada dan Allah Ta'ala kuasa, tunjuklah kuasa Allah. Gapo kuasa Tuhan? Iaitu Tuhan kuasa jadi orang yang mandu tua lagi. Nah, boleh mengandung. Nah, mandu lagi tua. Nah, kalau mandu saja tu pun, nah, tak boleh mengandung dah. Nanti mengandung tak campur tua tu. Nah, siapa dia? Tapi itu Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria. Boleh bukan mengandung. Nah, Zakaria tak boleh mengandung. Nah, isteri Zakaria. Nah, melalui daripada Nabi Zakaria saat ni. Nah, Zakaria tua dah. Nah. Itu satu kuasa. Satu kuasa yang Tuhan tunjuk pada dalil Tuhan tunjuk pada kita melalui ayat dari surah Maryam ini. Kemudian lepas Tuhan royak isteri Nabi Zakaria, nah, dan isteri Nabi Zakaria yang tua lagi dan dengan mandu tapi belum mengandung. Nah, ada mina beki sikit, mina nak kes sikit kata betul baru ni kita ngaji kata isteri Nabi Zakaria ni wallahu alam. Nah, sini Bimi tak ada tengok dalam tafsir lain. Nah, dalam tafsir sini pula dia kata isteri Nabi Zakaria ni adalah saudara kepada adik-beradik kepada Maryam. Baru ni kata isteri Nabi Zakaria adik-beradik kepada ibu Maryam. Nah, wallah alam ni kita tinggal dulu. Nah, kita nanti dalam tafsir ni dia gitu. Nah, ahok mana betul tu nanti mina nak check kali lagi. Nah, insya-Allah. Nah, tapi dua tu ya sama ada mak saudara Siti Maryam atau adik-beradik Siti Maryam. Apa tengok gitu di segi umur tu. Nah, di segi umur tu isteri Nabi Zakaria tu lebih tua daripada Siti Maryam. Dah sepatutlah jadi mak saudara Siti Maryam tu. Dah kita tengok dalam waktu kita wikra dengar itu tu dah. Yang penting tak ada penting tu. Dah kita ambil sini. Tuan nak tunjuk lagi kemudian masuk dalam ayat kita baca saat ni. Nabi Zakaria diberi anak masuk umur tua dah. Nah, iaitu nama dia, anak dia nama Yahya. Nah, Yahya. Beranak 4 tu jadi nabi dulu dah. Tuhan lantik jadi rasul. Nah, itu semua tu adalah apa dah? Benda yang kanak Tuhan belaka. Nah, kanak Tuhan, kuasa Tuhan belaka. Mari satu lagi pula ayat seterusnya pula Allah Ta'ala royak cerita pada kita dalam ayat ni yang kita boleh ngaji. Dan ayat ni Tuhan royak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 tahun lepas dah. Nah, 1000 tahun lebih dah ni. 1400 lebih tahun tu. Nabi tak pernah tahu cerita Siti Maryam. Nabi tak pernah tahu cerita Nabi Zakaria. Nah, tapi Nabi tahu melalui ayat Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran. Wadhkur fil kitabi Maryam. Allah Subhanahu wa taala mula ayat nak ayat Maryam pula. Nah, wadhkur fil kitabi Maryam. Ingatlah cerita Maryam. Nah, tu ayat ke Nabi ni. Nah, mungkin Nabi tak jangan ngaji tak dengar gimana. Nah, wadhkur dan ceritalah, berilah peringatan fil kitabi dalam kitab ni
Maryam, Siti Maryam pula. Tuhan perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi royak cerita Siti Maryam. Nah, kerana sepatut dengan masa tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mari jadi rasul, semasa tu Nabi laudiakan tu ada umat Bani Israel, orang sama ada Yahudi atau sama ada sama ada orang Kristian. Nah, orang Kristian dia kata Nabi Isa adalah nabi dia. Orang Yahudi dia kata Nabi Musa adalah nabi dia. Nah, masing-masing ada kaum, ada kaum rukia ke nabi masing-masing. Tapi bahar dengan secara bid'an. Nah, bahar dengan secara tak betul dengan hak sebenar. Nah, maka Tuhan mari beki. Nah, Tuhan mari beki meroyak hak sebenar. Sebab tu banyak sapalah ni pun banyak orang Kristian masuk Islam dengan sebab dia baca surah Maryam. Nah, dengan kerana kamu hak sebenar pada cerita-cerita Siti Maryam hak dia duduk bid'an dalam kitab dulu tu. Nah, sebenarnya kitab Injil tu royak benar. Tapi oleh kerana ulama-ulama dia juga mari beki kitab dia tu. Nah, siapa orang mari rulang ni, dia boleh kamu hak pelang aja. Nah, kamu hak bohong. Nah, subhanallah. Gibit buang kitab lu dah. Nah, alhamdulillah kitab Quran ni yang nak buat tak boleh. Nah, walaupun dia usaha. Pun dia usaha nak beki kitab Quran kita yang dipunah. Nah. Maka Tuhan pun suruh Nabi royak. Nah, dan bacakan lahir Muhammad dalam kitab Al-Quran ini. Perihal Siti Maryam. Alhamdulillah. Tuhan suruh Nabi kita royak kepada umat dia, khususnya orang agama Kristian. Nah, agama Kristian. Cerita lagu mana Siti Maryam ni? Nah, siapa Allah ni siapa jadi Tuhan nama Maryam? Nah, Isa jadi Tuhan, Maryam Tuhan. Jadi Tuhan ada 3. Orang Kristian cari kata Tuhan ada 3. Salisu salasah. Nah. 3 Tuhan dia. Tuhan Allah, Maryam bini Tuhan, Isa anak Tuhan. Nah. Tu Isa anak Tuhan. Dia cara tu Tuhan Isa. Nah. Tapi 3 tu dah. You peling situ tu. 3 tu jadi Tuhan. Pas kata 3 jadi Dia 3 lah. Nah. Berarti ada telur sutir tu, tengok dia ada telur sutir jadi telur kulit prakak dua pelerak dia. Telur putih, telur kuning. Jadi kok dia tu. Yang mikir otak dia dah. Dah. Wang kayu tu atas sutir. Kita panggil sutir kat dia tu. Nah, kulit dia, isi dia, butir dia. Nah. Pandai dia kecek. Nah. Subhanallah. Kemudian bila lagu tu, nah, ada surah ni mana ayat Siti Maryam bukan isteri Allah, bukan bini Allah. Nah, bukan bini Tuhan. La ilaha illallah. Manusia yang dia pagi tu lalu nah dah. Ilmu mari duk bid'ah, syaitan pandai sungguh tipu. Nah, bacalah kepada Muhammad dalam kitab Al-Quran ini perihal Siti Maryam. Kita tengok dalam tafsir dia bos sikit tu dia ada 794. Yang termula ayat ini Allah Ta'ala cerita perihal Siti Maryam binti Imran. Nah, Maryam binti Imran, seorang gadis suci. Imran ni dah jadi surah Ala Imran. Cerita Nabi pada hak keluarga Imran ni tu tak jadi dijadikan satu surah dalam Quran. Nah, surah Al-Quran ni nama Siti Maryam, nama Maryam satu Ala Imran. Nah, Ala Imran ni hak ni dah ni keluarga Imran. Nah, keluarga Imran. Sebab tu ada cerita banyak keluarga Imran, Siti Maryam sendiri dalam surah Ala Imran. Nah, ayat banyak kata siapa nak tahu lagi kita cari dalam surah Ala Imran. Nah, Siti Maryam ni. Nah, Siti Maryam seorang gadis suci. Nah, seorang gadis suci sau berisut. Nah, yang telah melahirkan seorang anak Nabi Isa alaihissalam. Tapi dia gadis, tak ada punah berumur, tapi boleh beranak. Nah, jadi ibu kepada Nabi Isa alaihissalam dengan tidak berbapa. Ni pelik. Nah, satu lagi kuasa Allah yang Tuhan boleh buat itu. Nah, iaitu Nabi Isa diberanak oleh mak dia dengan tidak ada pak. Nah, Tuhan buat lagu mana? Kejadian yang luar biasa.
Nah, kejadian yang luar biasa. Ini membuktikan kuasa Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian makhluk menurut cara yang dikandakinya. Nah, dia Tuhan nak kat mana kena jadi hak dia nak. Hak tu. Nah, manusia dia tengok biasa dengar tamacak betul awak dengan rambut lagu ni, bonok rambut. Dia apa panggil dia rasa payah nak percaya. Nah, dia rasa payah nak percaya. Nah, nak rambut. Dah, rambut tu bukan gapo tu awak rambut tu. Tuhan tak ada. Nak rambut dengan rambut ni hak Tuhan belaka. Tuhan kuasa belaka. Nah, hak ni Tuhan awak nak rambut. Hak ni Tuhan awak duduk dalam rambut. Nah, kita ni beranak ada rambut kena bumuh kena ada mok, kena ada pok. Tapi bila sampai masa Nabi Isa tak ada pok. Nah, awak ke mana? Tu beranak boleh juga. Nah. Sehari dua ni bila tengok dalam dia mau post orang jatuh beranak. Nah, dia siapa tengok kata dah. Dia buat dia pisah nak nampak orang jatuh pada ambil orang jatuh janggup jebai tu. Nah. Padahal dia ambil kalau jangan-jangan pun hingga sikit dah. Ni orang jatuh nak tak jatuh cing-cing macam nah. Dah. Beranak boleh dah. Beranak kok mana tahu tubik tu dah. Subhanallah. Pandai apa dia dah. Nak pisuk gapo dia tu. Dia tujuan nak pisuk gapo. Nah, dah. Hak orang jatuh nak nampak tino dah. Hak tino nak jadi jatuh. Nah, pelang buat dia. Yang pentingnya dia boleh lawan kerana Allah. Nah, dah. Itulah dah. Pisah dia, dah pisah. Lagi dah dengan tidak berbapa. Kejadian yang luar biasa ini membuktikan kuasa Allah yang menjadikan sekalian makhluk menurut cara yang dikandakinya. Dia Tuhan nak kat mana kena jadi sebab Tuhan nak. Kita nak kat mana pun tak jadi dah sebab kita nak. Nah, itulah dia Tuhan. Nah, itulah dia Tuhan. Hal ni kita tengok kena mikir tu manusia lah ni dia nak jadi serupa dia nak. Dia nak lebih pandai pada Tuhan. Banyak kita biasa ada gitulah ni banyak nak. Nah, bab tu boleh jadi apa-apa tak boleh terima ni, tak boleh terima ni. Nah, dah. Tak boleh terima. Nah, terima tak terima pun kena terima semata dah. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Nah, engkau lah yang menghukum, tak ada siapa boleh hukum tak Tuhan. Engkau yang menentukan, tak ada siapa boleh menentukan tak Tuhan. Kecek seumur Allah Mahdi ni tu. Kalau tak baca Allah Mahdi ni kunut marah sangat. Nah, dah. Tapi kunut duk kata gapo dia tak faham. Nah. La haula la quwata illa billah. Habis kat tu dah. Idzin tabazat. Maka Siti Maryam duk mana ni? Siti Maryam kita tahu cerita belum pada ni dah surah Al Imran. Kita royak Maryam mari mana? Maryam dak cerita dalam Siti dalam surah Al Imran ni katanya Maryam dia mak dia beranak. Nah, mak dia nazar nak Maryam tu jadi khidmat pada masjid, duduk dalam masjid. Nah, duduk dalam masjid. Masjid Aqsa. Nah. Tapi lah kerana Bo Maryam beranak, jadi mak dia beranak jadi tina. Nah. Tina orang perempuan. Perempuan ni nak khidmat tahu mana. Nah, dalam masjid ni. Lalu itulah boleh nazar dia kena terpaksa kena letak juga. Nah. Aku nazar hak dalam perut aku ni nak jadi duduk di masjid, khidmat di masjid ni. Nah, ibadat di masjid. Nazar panggil nazar. Jatuh tina pun kena letak situ. Nah, bab tu dia beranak pak, Tuhan aku beranak tina dia kata. Nah, ini wada'tuha unsa, aku beranak tina. Nah, wa inni samaituha Maryam. Nah, dalam surah Al Imran. Nah, surah Al Imran tu. Nah. Lalu Tuhan pun tak situ. Dah apa? Orang perempuan budak halus bayi. Nah, bayi taruh. Lalu nak kita mak siapa nak caw kepada Maryam duduk di masjid ni. Nah. Lalu jemput undi dalam kalangan orang Bani Israel sekatu. Nah, boleh kepada Zakaria. Nah, boleh kepada Zakaria. Nah, bolak Zakaria pun mandu dia. Nah, tak ada anak. Dialah jaga Siti Maryam. Kita satu bilik. Nah, idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Tak kala ia memencilkan diri dari keluarganya di sebuah tempat sebelah timur. Jauh. Nah, pencil diri matanya. Jack tua, cak crop keluar dia. Nah, Jack tua, cak crop keluar dia. Duduk di mana tu? Makanan syarqiyah di sebelah timur. Sebelah timur. Nah, sebelah timur sini dalam tafsir dia kata sebagai seorang gadis yang soleh, Siti Maryam mengasingkan diri sebuah tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Sebelah timur dan sebelah naik. Nah, tawan okของ masjid. Nah,
untuk beribadat. Buat bilik kat dia gitulah, besar dan dia ambil kat besar dah. Nah. Kau halus kan apa, tak ada royak kita, tak ada peti mana situ, tak ada royak situ. Nah, Maria duduk lagu mana, siapa pero gapo nak besar tu. Ambil kat besar dah, ambil cak besar dah. Nah. Maria duduk buat ibadat dalam di sebelah naik Masjid Aqsa, Baitul Maqdis lah ni. Nah. Untuk beribadat situ. Moga mu'in nazar, buat ibadat di masjid. Siapa lah ni pun praktek ni perempuan buat ibadat di gereja tu, siapa lah ni buat dia tiru. Nah, pen meci. Penmeci tu mari sini dah dia ambil tu. Nah. Orang Kristian jadi meci tu. Nah, nak tiru Siti Maryam sini dah lah. Nah. Hak Buza tu Allah alam dia tiru hak anak lah. Nah. Nak kata dia Kristian bukan. Nah. Allah alam. Dia tiru dia buat dia boleh belaka. Nah. Untuk beribadat duduk situ. Nah. Maka duduk di sebuah ibadat di situ. Fattakhadhat min dunihim hijaba. Kemudian mereka membuat dinding untuk melindungi dirinya dari mereka. Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya dari mereka. Pakai hijab lah. Buat dinding, buat tabir. Tak sesuai nampak. Bukanlah masjid, bukan rumah dah. Buat tabir. Sebab kita tabir ke perempuan antara lelaki ke apa semua tu. Dah dinding. Dari mereka. Tak sesuai nampak dia muka perempuan, supaya ia tidak dilihat oleh orang dan dapat menjalankan ibadatnya dengan bebasnya di sebalik dinding saat ni. Dah. Lalu dalam keadaan Nabi Siti Maryam duduk suku dalam doa ibadat dalam masjid saat ni, di sebelah naik Baitul Maqdis saat ni, satu hari fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Tuhan pun buat cerita dia, fa arsalna, Allah Taala pun hattalah, maka kami yakni Allah hantarkan kepadanya, kepada Nabi Siti Maryam, ilaiha menataha mata tertina nah, kepadanya kepada Maryam, ruhana, ruh dari kami. Gapo ruh sini? Tuhan hantar ruh kepada Siti Maryam. Ruh sini maksudnya malaikat. Nah, malaikat Jibril. Tuhan panggil gelar kepada malaikat Jibril ni ruh. Banyak ayat-ayat ya. Bukan ruh orang ni dak. Nah, ruh sini lah gelar kepada malaikat Jibril. Nah, macam tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim. Dalam surah Inna anzalna. Nah, turunlah malaikat-malaikat pada Lailatul Qadar ni wa ruh. Jadi Nabi Jibril ni dia ketua kepada segala malaikat. Tuhan sebut fisik dia. Nah, ruh dalam surah surah Inna anzalna tu pun nama kepada Jibril. Nah, nama kepada Jibril. Bukan ruh orang mati tu dak. Nah, bukan ruh tu dak. Macam dalam ayat ni, nah, fa arsalna ilaiha ruhana, maka kami yakni Allah, kami sini maksudnya Allah hantarkan kepadanya, pada Siti Maryam, ruh dari kami. Ya, ruh sini ada di sini maksudnya malaikat Jibril alaihissalam. Nah, maka oleh kerana malaikat, nah, dia nak pergi jumpa dengan Siti Maryam, nak pergi jumpa rupa mana? Fatamassala laha basharan sawiyya, bashar. Jadi manusia, dia kena pergi rupa manusia lah, nak jumpa manusia ni. Nah, maka lalu ia malaikat saat ni menyamar diri, nah, pelang tua kepadanya, kepada Siti Maryam sebagai seorang lelaki. Dia rupa seorang jatek yang sempurna bentuk kejadiannya, yang comel. Nah, sempurna kejadian, basyaron sawiyya. Nah, lalu Siti Maryam tak pernah duk saing dengan siapa, tak ada dengan orang jatek, duk bilik kat dia ya. Nah, bila nampak orang jatek masuk dalam bilik dia, nah, kejutlah dia. Nah, kejutlah dia Siti Maryam saat ni. Qalat, berkatalah Maryam, inni a'udzu birrahmani minka, sesungguhnya aku minta berlindung kepada Allah Ar-Rahman daripada gangguanmu. Dia kamak ke ingat ke orang jatuh main nak wak ngenak dia lah. Nah, Nabi pada Siti Maryam pun doa dengan Tuhan, inni a'udzu birrahmani minka, aku minta berlindung dengan Tuhan Ar-Rahman daripada kejahatanmu. Nah, in kunta taqiyya, kiranya
Kalulah kiranya mu ni seorang yang bertakwa. Nah. Jadi tengok dia Siti Maryam kecek ke mana. Yakni Siti Maryam terkejut melihat malaikat Jibril sana dengan rupa raja atas ni, lalu memohon doa dengan Tuhan, berlindungan Allah yang melimpah-limpah rahmat insan ni. Minta Tuhan Ar-Rahman, Tuhan sangat pemurah, sangat banyak rahmat ni, sebelahlah dia menata. Nah, minta jauh. Nah, yakni jika diharap bahawa kau seorang dapat memelihara dirinya daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. In kunta taqiyya, kalaulah mu orang takut pada Allah. Nah, mu kena takut pada Allah lah. Nah, Allah, dia raju. Nah, raju. Kita cepat sikit. Nah, ni tak ada itu mana faham makna dia, zahir-zahir gitu. Nah, lalu malaikat jawab, qala. Kalau Tina jawab qalat. Nah, Tina qalat. Kita ngaji Arab ya bezalah situ. Nah, kalau perempuan qalat. Perempuan kecek. Nah, tapi kalau jata qala. Nah, qala. Qala innama ana rasulu rabbik. Ia pun berkata, malaikat kecek. Malaikat jawab kata, sungguhnya aku ni pesuruh Tuhanmu, rasul Tuhanmu. Dia panggil rasul. Yang mengaku tadi Rasul. Rasul kata, Tud, mari pada Allah kepadamu. Daripada Tud Rasul ni, Rasul Nabi Muhammad ni, Rasul juga panggil. Nah, Rasul ialah pesuruh. Tud tuatan kong Allah kepada manusia. Nah, Nabi ni, nah, malaikat ni pesuruh Allah kepada Nabi. Nabi pesuruh Allah kepada manusia umum. Nah, lalu malaikat jawab kata, sungguhnya aku ni pesuruh Tuhanmu. Aku ni adalah rasul Tuhanmu. Rabbiki. Balik sikit baca sini tu. Nah, Rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiyya. Nah, baca gada-gada tak boleh pelan sikit lidah situ. Nah, dia guna Rabbiki. Rabbiki dengan Rabbika mana beza? Mana beza? Ada kalau Rabbiki sebab kerana dia kaitan dengan Siti Maryam. Nah, Siti Maryam dia guna ki. Kalau kerja teka. Nah, kalau Tina ni dia guna ki, jazaki. Jazakillah. Nah, kita kata terima kasih tu ke? Dah, jazakillah kalau sama orang perempuan. Nah, kalau orang perempuan baik kita jawab jazaki. Nah, jazaki. Nah, ni bahasa Arab dah. Rabbiki, Rabbi Tuhan. Nah, ki engkau. Nah, tapi guna ki tak guna ka. Balik kita baca rabbuka, rabbaka. Nah, kerana Siti ki sini adalah tuatan ganti kepada Nabi Siti Maryam. Nah, lalu malaikat jawab kata, sungguhnya aku ni pesuruh Tuhanmu. Aku ni rasul Tuhanmu. Rabbiki. Nah, Tuhanmu. Li ahaba laki li ahab. Li ahaba ni untuk menyebabkanmu dikurniakan laki bagimu gulaman. Gulam ni mata seorang anak lelaki zakiyya yang suci. Allah. Tak ada mari lagi royak siap dah anak jenis mana. Nah, gulaman zakiyya. Aku mari ni tujuannya nak bawa nak mari heboh ahaba. Ahaba nak wahaba. Nah, kelima wahabi ni dah. Wahabi ahaba. Nah, Abdul Wahab. Wahab heboh kita panggil heboh. Kelima pada heboh. Nah, heboh pada heboh ni ahaba pada yahabu. Nah, yahab kelima mana atau kelima bahasa Arab ni nah. Ada doa kita doa fa innaka antal wahhab rabbana hablana kalau royak hani kena ngaji nahwu sorah sikit nah minat royak pun mun peling hot tu pula nah kena pergi ngaji di Quran Center nah baru boleh ni nah apa dah hablana min azwajina hab. Nah, hab ni mana tak kelimah ahaba juga daripada kelimah ahaban juga. Nah, hab ni tabui ataupun heboh aku heboh kok mu. Nah, kelimah ni dah nah kelimah ni. Nah, maka di sini heboh mata beri. Bui. Nah, bui. Aku pesuruh Tuhanmu untuk menyebabkan dikurniakan. Dikurniakan atau diberikan. Kurnia mata beri. Nah, beri.
Heboh-heboh tu nak beri juga. Nah, aku heboh kat mu dah ni. Aku wi kat mu dah ni. Pasal apa kita kecek. Nah. Mari ni untuk menyebabkan dikurniakan seorang anak yang suci. Malaikat royak dah kata mari nak wi anak kat mu. Tuhan suruh wi anak padamu, anak lelaki yang bersih. Subhanallah. Yakni malaikat Jibril, tengok tafsir dia bawah kali tu, alaihissalam menyatakan royak kepada Siti Maryam supaya ia jangan takut dan cemas. Siti Maryam takut pada jatuh ni, dah. Jatuh malaikat ni. Kerana kedatangannya diutus oleh Allah Taala, Tuhan hantar dia mari ni untuk menjadi satu sebab bagi kelahiran seorang anak yang suci iaitu Nabi Isa alaihissalam. Mula-mula nak royak kata Nabi Isa nak Siti Maryam nak beranak ni. Nak mengandung. Lalu Siti Maryam dengar kata dia nak mengandung tu, dah Tuhan nak beri anak tu, dia jawab, qalat. Siti Maryam jawab kata qalat. Maryam bertanya dengan cemas, dengan takut, dengan serabut. Anna yakunu li ghulam. Bagaimanakah aku akan boleh seorang anak lelaki? Walam yamsasni bashar. Sedangkan padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Yamsasni. Dia guna kalimah jimuk ni mana nak jimuk mata sentuh. Tepuh. Tepuh. Tuhan main guna bahasa dia. Tuhan tak kata jimuk dak. Lelaki rompet, kita kajak rompet nak boleh anak ni kena pancak. Kebuan rompet orang pucat kat puji kon. Tapi Siti Maryam pun kata aku nak boleh anak ke mana sedangkan kejahatan tak pernah tepuhku. Tepuh sini maksudnya jimuk. Yamsasni sini maksudnya jimuk. Itulah kita tengok dalam apa ni dalam ayat-ayat Quran tu kata jatuh apa dalil kata orang perempuan jatuh asmaya tu. Jatuh asmaya ni tepuh. Tu kata jimuk tu. Tapi maksud Imam Syafi'i dia pergi kata yamsasni ni maksudnya tepuh samada. Imam Syafi'i dia ambil makna qamai zahir lah dah. Tepuh sini maksudnya tepuh jatuh tina. Sebab tu Imam Syafi'i pendapat dia kalau tepuh jatuh tina jatuh asmaya. Tapi banyak ulama-ulama lain tak pergi lagi tak sebab qamai hok cincingnya yamsasni sini pada maksudnya bukan tepuh apa kulit antara piunang kat piunang tapi tepuh dengan maknanya jimuk. Jimuk rompet. Itu benar kalimah yamsasni. Siti Maryam jawab kata walam yamsasni bashar. Bagaimana aku akan boleh anak seorang lelaki padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Tak ada siapa mari tak berumah tangga. Dia seorang gadis bersih. Walam aku baria dan aku pula bukan perempuan jahat. Baria. Baria ni jahat, zina, jatuh jahat gitu. Aku tak pernah jadi perempuan yang jahat. Itu yang kata ya berumah tangga nak boleh anak ni sama ada kabulkan tengan, duit penghalal secara halal atau nikah dengan pada boleh anak dengan cara zina jahat. Maka Siti Maryam tak ada kedua. Tak pernah berumah tangga, dan tak pernah berlaku zina dengan mana-mana, dengan siapa-siapa pun. Walam aku baria dan aku tak pernah jadi bukan perempuan yang jahat. Allah, Tuhan nak royak. Kemudian bawa Nabi Siti Maryam pelat nak beranak ke mana? Nak beranak lagu mana? Moga tak ada. Masa tu pun tak ada orang beranak dengan masa tak ada pok ni. Olehnya, peketiknya rambut dia nya tu tahu jadi ada suami isteri belaka Lalu malaikat jawab kata kana? Kalau nak Siti Maryam ada pelat sana ni, malaikat jawab kata qala kadzaliki. Ia menjawab, malaikat jawab, demikianlah keadaannya. Begitulah keadaannya. Keadaan Tuhan nawi anak saat ni. Tuhan kata kana? Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Benar manusia payah saat ni. Malaikat jawab kata, Tuhanmu berfirman, Tuhanmu wayak dah. Moga malaikat ni dia bawa san je. Bawa wahyu ya. Tolong mai royak siapa kepada Siti Maryam ni. Siti Maryam orang perempuan hak boleh terima wahyu, malaikat mari jumpa
Ini satu kemuliaan yang Tuhan pada orang perempuan. Nah, sikit ya. Nah, orang terima wahyu seperti boleh kecek dengan malaikat ke apa ini. Nah, olehnya kebanyakan orang lelaki. Nah, nabi-nabi daripada lelaki. Tapi ada orang perempuan iaitu Siti Maryam dan mak Nabi Musa. Nah, mak Nabi Musa. Nah, Tuhan mulia mereka dengan wahyu. Nah, mulia wahyu. Tapi sikit dia di kalangan bilangan orang perempuan, sikit sangat ya. Nah, orang perempuan dapat terima wahyu doi terung supaya Siti Maryam dengan mak Nabi Musa saat ni. Nah. Pada mereka jawab kata qala rabbuki, Allah Tuhanmu berfirman, huwa alayya hayyin, hal itu mudah bagiku Tuhan, bukan bagi mereka. Tuhan ayat kata, Tuhan ayat dah Tuhan kata bagi Tuhan mudah saja nak beranak, tak ada pok pun, tak ada melalui pok pun. Nah, alayya hayyin mata mudah. Nah, Allah, tak ada benda payah tak Tuhan. Nah, tak ada benda payah tak Tuhan. Sikit pun tak ada. Nah, waktu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina, pada Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma altuf bi fi taysiri kulli asir fa inna taysiral asir alayka yasir. Nak mudah barang payah ni, Tuhan mudah saja. Nah, payah tahu mana pun bagi Tuhan mudah saja. Kalau kita duk payah-payah tu, hak Tuhan tak ada sikit abuk pun payah. Allah, so ni akidah kita kat tu. Nah, buat lagu mana kita. Nah, baca Rabbi syrah li tu sama tu, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wi mudahlah kerja aku Tuhan. Nah, kalau kita payah tu minta dengan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tak ada benda payah. Nah, kalau Tuhan tak ada benda payah. Nah, tak ada atas payah ni. Nah, dah. Kalau payah tu kita ya. Lepas tu bila kita ada temu dengan masalah, kayak dia dah. Rabbi. Nah, yassirli amri. Allahumma la sahla. Doa-doa nak jadi mudah dah. Doa nak jadi mudah tu waktu dah. Nah. Ataupun kan kita kelau kamu hasbiyallah. Nah, bila kita becung demung dengan benda payah, benda susah ni, nah, kerana dengan Allah. Nah, sama ada kelimah ni Rabbi syrah li ke, nah, dengan Rabbi syrah li ke dengan nah, dengan apa ni orang saat ni membaca saat ni ada doa mustajab lah ke tu. Nah, doa mustajab lah ke. Nah, ya Allah mudahlah pekerjaan ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Mudah sekali. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah jadi mudahlah, jangan jadi payah. Nah, yang pentingnya kita nak widak gatang dengan dia. Nah, widak gatang dengan dia. Hani pahal kata benda tak Tuhan, tak kerja Tuhan tak ada benda payah. Mai mi kuam apa? Kam jahat. Samra Allah. Nah, hok payah tu kerana Tuhan tak usir. Nah, hok payah di sisi kita sana kerana Tuhan tak usir. Nah, tengok apa ni belum ada ni Siti pada isteri Nabi Zakaria. Nah, Tuhan tak uwi ya, bukan dia payah ke apa kerana Tuhan tak usir weak dia. Nah, qala rabbuki huwa alayya hayyin. Alayya sin matra atasku aku Tuhan. Nah, Tuhan mengaku tadi dia. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Mudah. Nah, mudah ni hayyin. Nah. Allah, alhamdulillah. Tuhan mudahlah kerjaan kami ya Allah. Mudahlah kerjaan payah-payah atas kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Ni kita ada masalah, ingat dia lah dah. Nah. Nak teng Allah. Nah. Udkuruni adzkurkum. Ingatlah pada aku ingat kau mengati. Nah. Waktu kita dah jadi subhanallah. Wallah alam kami dengar ni cerita dalam post kat belakang ni. Berlaku di satu mukjizat berlaku di satu sebuah mustasfa, sebuah rumah sakit di Riyadh. Riyadh ni mata ibu di negeri Mekah, negeri Saudi ni. Nah. Seorang perempuan umur 40 tahun koma, tak khabar apa dah kau ดือน. Kau ดือน. Lepas tu ada seorang hari tu berapa masa Tuhan nak jadi dia segar semula. Bomo hampir cara dah nak buat kerana dah bomo ni. Doktor ni. Lalu dia adalah seorang saat ni di ziarah dia kerana. Nah, kita tak ayat dalam ayat situ tapi ada seorang tu pergi baca gapo ayat Fatihah. Baca 10 ayat daripada surah
kemudian capo-capo lah surah Rum, surah Al-Qiyamah, surah nanti ayat 10 tu minta ingat juga. Nah, 10 ayat tu mai baca kepada perempuan saat ni. Kemudian di akhir ayat surah ni, di akhir ayat saat ni, perempuan saat ni segar. Jadi kelab kun funci mula. Nah, dia pun hidup tapi hidup koma. Dah, hidup abang hidup tai tangpen abang. Nah, lalu itulah nah. Dengan ayat Quran saat ni berlakunya mukjizat abang. Nah, tapi baca dengan iman, bukan baca dengan di lidah saja dak. Nah, baca dengan yakin. Nah, baca dengan yakin. Gerak, hidup semula, segar semula ke perempuan. Semenjak tu segar semula. Bomoh dok cara dia ni terang lutut. Nah, terang lutut. Dia ngaku dia kata dia terlupa kuasa Tuhan. Dia duk percaya kata witiasa, percaya pada ubat, percaya pada dah benar-benar nampak ni lah, benar zahir waktu dia duk tengok ni. Nah, tak boleh jamin dah, tak boleh jamin dah. Jadi kita terlupa Tuhan. Terlupa kuasa Tuhan. Nah, mut wang, nah, baru kita tak boleh buat usaha kak. Mut wang berkata Tuhan tak boleh buat dah. Padahal nah, inilah banyak berlaku lagu tu. Nah, kita usaha tapi usaha benar kalinya usaha dengan Tuhan. Nah, usaha dengan Tuhan. Tak ada pusing pen medal sama Allah. Nah, semua tu pen dah berlaku. Nah, kalau tak pen medal itu kerana Tuhan tak usik. Nah, tengok satu perkara benar ni. Hari ni tengok dari ayat kita baca ni. Nah, lepas tu Tuhan jawab kata kan? Tuhan buat lagu ni tujuannya walinaj'alahu ayatan linnas. Tujuan Tuhan nak buat ni. Tuhan nak tunjuk gapo kita. Nah, dan kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai satu tanda penlaktan. Nah, kiokap kuasa Tuhan. Nampak atau kuasa Tuhan yang membuktikan kekuasaan kami. Tunjuk kuasa Tuhan. Nah, pada manusia. Manusia tak percaya atau Tuhan ada, Tuhan kuasa. Nah, tambah-tambah lagi dengan dunia lain ni kita nampak dia percaya pada benda dia nampak ni. Nah, padahal dia tak mikir kata pada diri dia sendiri. Dulu dia mari mana. Nah, langit besar ni, besar apa semua ni. Ke ayah. Laktan. Nah, tapi manusia buta mata. Nah, buta mata hati. Tuli telinga. Nah, besar-besar ayat tanda ayat ni. Kalau Quran belah dia tak baca. Nah, kalau Quran tak baca. Dalil kata Tuhan laktan ke Allah micing. Allah mi amnat cing-cing apa semua tu. Dah. Tuhan buat dalam Quran. Nah, hamba tahu tak pandai baca Quran. Tengok pada benda hak Tuhan buat dah ni. Nah. Tu ayah juga. Nah, laktan juga. Nah, laktan boleh kita sampat lalu dah. Tapi lah kerana manusia ni buta dah mata hati dia. Nah. Gelak dah mata hati dia, jenera dah hati dia saat ni. Nah, jenera dah dia tu, maka dia tak nampak belaka. Nah, tak nampak. La ilaha illallah. Dia rasa tu dia ya. Nah, dia ya. Maka saat ni pun, nah, doktor terang lutut doktor. Nah, jadi dia terlupa, dia kata yang jam dah atau dia terlupa kepada kuasa Tuhan. Nah, boleh usaha tak boleh atau tak baca dah. Tak ada berdoa dengan Tuhan ke apa. Nah, la haula la quwata illa billah. Nah, lepas Allah Subhanahu Wa Taala kata walinaj'alahu ayatan linnas. Kami jadikan perkara Nabi Isa melalui tidak melalui bapa ni lah. Nampak pada manusia sebagai tanda kuasa Tuhan. Nah, wa rahmatan minna, dan Tuhan jadikan kejadian hitkan Nabi Isa beranak tidak berbapa ni, nah, tidak ada melalui pak ni adalah sebagai rahmatan minna. Nah, untuk untuk manusia dan sebagai satu rahmat dari kami. Dalam ayat tafsir dia tu, jadi kejadian Nabi Isa tidak berbapa itu menjadikan satu tanda yang membuktikan kuasa Allah. Kemudian ia juga merupakan satu rahmah. Satu tanda ayatan, batu rahmatan. Nah, ayatan wa rahmatan. Rahmatan mata rahmat. Nah, rahmat merupakan satu rahmat dengan melantiknya menjadi nabi yang menyeru kaumnya supaya mereka beribadat pada Allah yang Maha Esa. Jadi Nabi Isa mari ni sebagai rahmat Tuhan. Nah, so mari seru, mari ajak manusia kepada agama Allah. Nah, ke masa tu orang Bani Israel pun dah kucak kacir dah. Nah,
banyak dia jadi kufur, jadi gapo semua tu. Nah, tu hatta Nabi. Nah, tapi dua orang Nabi lah ni. Satu masa ni wala dia kan Nabi Isa pun. Nah, Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya. Wa kana amran maqdiya, dan hal itu hal Nabi pada Siti Maryam mengandung pada Nabi Isa ni, Maryam tak usah tahu mana pun kena terima semata dah, sebab wa kana amran maqdiya, hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya. Kamnut riap royal. Nah, kerana kita ni dak jadi lah ni, dak jadi go to go ni Tuhan kamu siap dah. Allazi qaddara fahada. Kita bacalah surah Sabih juga. Nah, allazi khalaqa fasawwa. Nah, wallazi qaddara fahada. Nak jadi kita gini, nah, nak jadi gapo gini, tu kamu tang ta bila noh kita ngaji dah lama dah. Nah, Tuhan kamu dalam sebelum Tuhan nak jadi seluar ini, nah, pen tu Tuhan dah siap lah, pen Tuhan siap dah 50,000 tahun sebelum Tuhan jadi langit bumi. Kau nanti Allah cak sang langit bumi lagi, Tuhan buat kita ni. Nah, kita ni ada nama gapo, anak siapa, nak mati bila, nak kaya kau, nak sesak kau, nak semua tu Tuhan kamu siap dah. Maqdiya. Nah, hal tu qada qadar. Nah, qada qadar. Kita tak terima situ. Nah, kita tak mikir situ tu. Lama bila kita tak baca Quran, tak ada situ. Nah, tak ada. Pasal kita learning ya. Nah, dah kita mari sini ni bukan mari learning. Nah, tu awak siap dah. Awak siap dah. Nah, bila awak siap dah tu, tetap siap noh 50,000 tahun sebelum tu jadi langit bumi. Apa ngeduk dia dalam Lauh Mahfuz. Nah, benda kita jadi gini ni dalam Lauh Mahfuz siap dah. Nah, dalam Lauh Mahfuz siap dah. Sebab tu kalau amalan kita nak ni betul dengan Lauh Mahfuz, mudah jadi. Kalau kita nak tak betul dengan Lauh Mahfuz, tak jadi. Nah, dah tak betul dengan Lauh Mahfuz. Tak betul dengan takdir. Nah, kalau tak jadi tu kerana Tuhan tak know. Nah, wa kana amran maqdiya. Allahu akbar. Kita duk kecek dalam Allah Mahdi ni semua ni, hak qada kita ni. Nah, hak hendak Tuhan ni duk kecek dengan Tuhan semua ni. Nah, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait. Qada. Falakal hamdu, bagimulah segala puji Tuhan. Ala ma qadaita, di atas apa segala apa yang mengqada atas kami. Nak puji atau tak nak kata apa dah. Nak terima semata tu dengan redha hati. Payah tu. Orang Tuhan redha ialah dia redha bila Tuhan qada atas dia. Tuhan uji kita segala-gala ni, maka bila hamba tu redha, maka Tuhan pun redha ke dia. Tapi mana hamba yang tidak redha di atas ujian Tuhan, maka Tuhan pun marah ke dia kata. Tuhan benci ke dia kata. Nah, maka kita kecek semua dalam surah dalam ayat ada orang kunut tu. Nah, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya engkau lah yang menghukum, tak ada siapa boleh hukum dah Tuhan. Yang menentukan, dan Tuhan nak dia ke mana kena jadi seperti Tuhan nak. Nah, tak ada siapa boleh ubah, tak ada siapa boleh genyok sikit pun tak boleh. Nah. Itu kita pergi faham dalam ayat. Kita kelik senyap-senyap, so kita pergi faham kata ayat dalam doa dalam kunut sat ni. Nah. Doa dalam kunut sat ni molek isi dia. Nah, sedap isi dia. Hak akhir sekali hak ni kata pada falakal hamdu ala ma qadait. Bagimulah segala puji Allah di atas apa yang muqadda atas kami. Qadda mata kamnutkan gapo tu kita jadi gapo atas kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Nah, tak ada duit pun alhamdulillah. Demai pun alhamdulillah. Nah, bukan tak alhamdulillah kau duit banyak ya. Nah, bukan alhamdulillah kau kita segar ya. Nah, nak jadi alhamdulillah semua. Nah, ala kulli hal. Nah, ala kulli hal. Cuma kita bila kata kau kita
Nabi hijrah ni. Nah, bila kita ada dalam keadaan tak panggil sakit ke demam ke mata kan apa khabar we? Alhamdulillah ala kulli hal. Kita tamak ala kulli hal. Di atas segala perkara. Nah, di atas segala keadaan. Puji Tuhan belaka. Nah, ni biasa kecek. Biasa royak dah kita dulu. Kita tak pandai kecek Arab ni. Nah, budak Arab tanya, apa khabar? Dia tanya mi. Pami jawab kata, mu alhamdulillah. Nah, ada alhamdulillah menjawab. Nah, jawab, kau tu wairung benar. Jawab dia jadi wairung dulu. Nah, hai dia tu tak baik kecek kau tu. Kita ada jawab tak, mai pada mu alhamdulillah tak ada alhamdulillah. Nah, nak jawab kata nak jawab aku mana tu. Benar tak ada tujuan kata nak tak tahu puji Tuhan dah, tapi tak nak kecek seria. Nah, Arab pun dengar kita kecek gitu. Tak baik kecek gitu kata. Nah. Tak baik kecek lah gitu. Pas nak jawab nak kecek mana? Nah. Nak kecek tak alhamdulillah ala kulli hal. So jawab lah gitu. Nah, kalau kita duduk alihkan tak segar, tak gapo mangan mai koidi gapo tu. Nah, hama ada badan kita ikutlah. Nah. Jawab tak alhamdulillah juga tapi ala kulli hal di atas segala keadaan. Nah, dah alhamdulillah ala kulli hal. Nah, dah. Falakal hamdu ala ma qadait. Nah. Dah Tuhan nak jadi, dah Tuhan nak kena jadi semata dah. Dah. Oh ya Allah. Panjang lagi ayat dia. Kita ambil satu lagi. Nah. Bila dah tentu dah siap dah kata Nabi Siti Maryam ni kena ngandung, tu awak siap dah, tuan tu siap dah kata dia kena ngandung. Nak pergi pelian hekkan setanakan tak boleh dah. Nah. Kita kecek banyak ni dah dengar orang mikir banyak ni. Nah. Kalau boleh pilih tak usah ngandung lah Maryam. Nah. Sebab Maryam tahu dah nak ngandung mana, mesti dah orang kata juga dia. Maka lepas dah hekkan tu, ringkas ceritanya fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Dah, Maria sorek. Dah, nampak tak Maria duk sorek. Dah. Kita ni orang-orang banyak, ada gapo boleh royak. Nah. Dia pun ada kata pun. Nah. Fahamalathu. Maka Maria pun hamillah mengandungnya. Lepas pada tu, malaikat saat ni siuk ruh. Siuk saat ni benih masuk dalam masuk melalui kocek baju dia. Nah, masuk dalam rahim Siti Maryam melalui faraj juga. Nah, sebab lawan ni orang dia cai dia guna hak ni juga. Nah, dia panggil apa dah? Awak look apa? Lot kau tu. Nah. Puak dia pandai dah kita. Kita baca Quran mana tak je wak lot kau ni. Nah. Dia mau wak kita bohong lagi okey bohong. Nah. Puak dia ngaji ayat kita ni. Nah. Dek lot kau lah ni, dia ambil ni dah ni. Dah. Dia kaji ayat ni dah. Nah, boleh tak ada kena suntikan dengan tidak masuk benih dalam rahim dengan tidak melalui tamacat. Nah, tidak melalui tamacat dak. Ya, jatuh tina dak. Nah, hanya kalau kita biasa ayat dah tu kata nanti tengok telur masuk. Nah, buat telur masuk suntik masuk. Nah, dah. Kalau ni air benih ke jatuh ni ia boleh ada tenakan. Nah. Tenakan sperm buat dia. Nah. Nah. Subhanallah. Ibu taruh. Dia taruh. Nah. La haula wala quwata illa billah. Katanya Siti Maryam dia goyak. Nah. Ya gini dulu dah. Kerana Siti Nabi Zakaria, isteri Nabi Zakaria ngandung. Nah, dia pergi goyak kepada Siti Maryam. Dia kata dia jumpa seumur lah. Dah jumpa seumur, duk peluk ke apa. Dia ayat kata dia nganu dah Siti Maryam pun suka, hati gembira. Nah, dekat dia Siti Maryam dengan isteri Nabi Zakaria ni. Nah. Dia tanya dia kata asy'arta ya Maryam anni habla? Merasa dak atau aku ni ngandung? Suka hatinya dia. Nah, merasa dak atau aku ngandung kau duk dekat dia peluk dah. Nah, peluk. Jawab Maria kata, "Wa hal alimti aidan anni habla?" Mu tahu dak atau aku pengandung ke? Nabilah dia akan cuang tuluk. Nah, suhawi kepada Zakaria dan kepada Siti Maryam. Nah, mu rasa dak aku pengandung juga. Nabi Siti Maryam royak kepada bini isteri Nabi Zakaria sana. Nah, lalu dia pun peliklah hak ni. Nah, ngandung kok mana, ngandung dengan siapa? Nah,
Wa dzakarat laha sya'naha. Dia pun Siti Maryam apa royak cerita dia. Kata gini sepengah ayat kita baca ni. Nah, oleh kerana mereka ini duduk dengan iman seumur, yakin dengan iman dengan Tuhan, dia percaya. Nah, percaya kejadian ke tak ada pelik dah. Nah, dah. Maka bini isteri Nabi Zakaria percaya pada Siti Maryam, pada khabar Nabi Siti Maryam ayat sani. Nah, wa kan bait iman wa tasdiq, duduk dengan keadaan iman, duduk dengan benar seumur. Nah, kemudian dia pergi jumpa seumur waktu tu. Nah, satu kali Nabi Zakaria, anak isteri Nabi Zakaria mai jumpa Maryam, dia kata, Maryam, dia kata, aku berasa sepengah dalam perutku sujud padamu, dia kata. Nah, aku berasa atas hak dalam perut aku sujud kepada hak dalam perutmu Siti Maryam. Ini dalil ulama tafsir, dia kata, ni dalil kata kelebihan Nabi Isa, nah, lebih daripada Nabi Yahya. Nah, kerana sebab tu kelebihan banyak Nabi Isa tu, hari kepada Nabi Isa ni banyak mukjizat-mukjizat, boleh hidup orang mati, gapo boleh perubah nyakit orang jangkit supuk, nyakit gapo tu jadi tu. Nah, abros al-akmah wal abros, nyakit pundang tek gapo tu, nah, nyakit kulit tu. Nah, maka Nabi Siti Maryam pun bila dia mengandung dah ni, nah, maka dia duk mikir, nak duk ke mana dia ni, mesti dah dia kena ujian cerak. Nah, nak kata dia jahat cerak. Nah, maka dalam keadaan sama tu, dia ada satu hekannya dalam Masjid Baitul Maqdis ni, ada nama seorang duk cara abang tu siok jugalah, duk cara bersih masjid, nama Yusuf An-Najjar. Orang jatuh nama Yusuf. Nah, dia duk perhati kepada Maryam apa, orang ngano orang nak perubah kulit muka gapo nah, perut kau bucik ke apa. Dia kata pelik ni, Maryam jadi gapo ni. Nah, nak kata dia duk jahat dengan orang jatuh, duk ngandung. Nak kata dia tak pergi ke mana. Yusuf kenal sangatlah Siti Maryam ni. Nah, kata Maryam tak orang baik. Tapi duk mikir baik, payam duk mikir baik terhadap Siti Maryam. Nah, tapi dia kata alih juga dia tu. Lain nak uak dia kata. Nah, sampai akhirnya dia tanya Siti Maryam, dia kata, Maryam, menjangan gaduh kata apa kat aku nak tanya mu, dia kata. Mu ngandung dengan siapa? Nah, boleh ke tak dia campur, dia kecap pandai dah. Dia Nabi Yusuf bukan Nabi Yusuf orang dek kecap dek cara dalam masjid sana. Nah, dia kecap, dia kata, Maryam, dia kata, boleh jadi tak pohon kayu tanah tumbuh tak ada dengan tak tanah, dia kata. Nah, boleh jadi dia kata zar'u min ghairi badrin. Nah, tumbuh dengan tak ada tanah butir ni. Nah, boleh jadi dak apa anak tubik dengan tidak ada pok. Dah. Ya kecek molek ke Maryam dah. Tak kata muzina dak dah kita tanya dulu. Faqalat Nabi Siti Maryam jawab, na'am ya. Nah, ya boleh jadi. Nah, aku fahamlah dia tahu apa menurut kata tu. Adapun perkataan mu kata pohon kayu tumbuh dengan tidak ada tanah butir, tumbuh tak ada dengan butir ni, maka dia kata Tuhan jadi pohon kayu kan. Tuhan tumbuh semua ni kan. Nah, belum ada pohon kayu ada, belum ada tumbuh pohon kayu ni, butir tak ada lagi. Nah, tak ada lagi benih-benih kan. Tuhan tumbuh pohon kayu ni. Nah, butir mari mana? Nah, kemudian Tuhan jadi anak, boleh jadi dengan tidak ada pok. Nah, anak yang tidak ada pok. Tengok Nabi Adam, dia kata, fa inna Allah khalaqa Adam min ghairi ab wala Nah, Nabi Adam tak ada pok, tak ada mak. Nah, bukan tak ada pok saja, tak ada mak pun. Tuhan jadi boleh Nabi Adam. Nah, benar Tuhan ni. Fasaddaqaha, bila Nabi Siti Maryam jawab lagu tu, Yusuf percayalah pada Siti Maryam. Dah tak ada tuduhlah, tak ada kata Nabi Siti Maryam jahat. Nah, dia pun terimalah keadaannya. Nah, lepas dah tu Siti Maryam pun nampak kata dia dah sarak dah ni. Nah, sarak dah ni, dia berasa kata kalau dia ada kaca duduk sini pun dia akan jadi cerita apa panggil apa ni? Cerita banyaklah dengan orang kampung ni. Nah, fahamalathu, maka boleh dia ngandung, fantabazat bihi makanan qasiyya, lalu ia pun memencilkan dirinya dari dengan kandungannya itu ke sebuah tempat yang jauh. Qasiyya, fantabazat. Nah, ia pun beralih daripada
Baitul Maqdis ni giduk kapung lain. Katanya jauh. Nah, mi bahasa ayat dah sini kata di antara Syam dengan ke sebelah Mesir nah. Kata sini kata tapi kau sebelah bawah tempat yang Baitul Maqdis ni lah kan. Tempat tu nama dia Bait Laham. Nah, Bait Laham. Baklah ni pun orang Kristian dia pergi di Bait Laham tu, dia duk puja wak gereja satu gereja tempat Siti Maryam beranak tu. Nah, Siti Maryam di gereja pak dia duk puja, duk pergi mana-mana pok dia mari pun pergi. Nah, kita Islam ni pergi nak Baitul Maqdis, tempat Nabi mukjizat Nabi nak Isra Mi'raj. Pok dia pergi di Israel di Palestin ni, pergi tempat Bait Laham tu, tempat Nabi Isa beranak tu. Orang Yahudi pada pergi di Palestin juga. Nah, pergi di panggil pergi dinding burak tu. Pergi di duk teriak tempat dinding dia tu. Nah, dia kata dia juga. Jadi di Palestin ni semua agama duk situ belaka. Yahudi pun hak tahu dia, Kristian pun kata hak dia, Islam pun kata hak kita. Nah, hak siapa? Hak Tuhan. Nah, sini tempat lain pelit lain tu bik sasana. Nah. Lain hak sasana Islam, sasana hak Tuhan. Nah. Subhanallah. Lalu itulah Siti Maryam pergi berana. Nah, pergi tempat tu. Nah, pergi jauh katanya nah. Nama dia situ adalah Bait Laham. Nah. Allah. Panjang lagi cerita dia. Nah, panjang dia cerita ada banyak ayat lagi. Habis kat dia beranak sudah dah. Bawa siapa masa nak tu dah. Fa aja ahal makhad. Ketika ia hendak bersalin, siapa masa dia. Maka sakit beranak pun memaksanya. Nak nganu lah, nak beranak lah. Nah. Nak beranak ni makhad nak tubik dah, nak teran dah. Nah. Maka dia pergilah ila jiz'in nakhlah. Siapa nak tubik anak tu, nak beranak tu, dia Siti Maryam pergi kepada batang pohon nakhlah. Nakhlah dua kali sebut dalam ayat ni. Ayat 23, ayat 25. Tu sebut nakhlah. An-nakhlah sini iaitu pohon tamar. Tapi pohon tamar sini bukan pohon tamar hidup. Pohon tamar mapuh dah. Pohon tamar mapuh panggil pada tak ada buah dah. Nah, tak ada buah dah. Nah, tak buah ni. Nah. Nak pergi gatang situ. Nah, pergi gatang di pohon tamar sana. Nah. Lalu bila dia sakit sana, dia duk berunguk. Nah, Siti Maryam duk berunguk kata qalat. Sambil itu dia merunguk kata pergi bersandar di pohon tamar sana. Nah, kepakai sebatang pohon tamar kurma. Ia berkata, Siti Maryam kata, nah, kecek suara dia lah ni. Nah. Ya laitani mitu qabla hadha. Allah, Siti Maryam dah. Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ni. Kalau aku mati pun baik. Nah, Siti Maryam duk sunguk suara dia. Nah, sakit nak beranak lagi, tahu dia nampak gambar dah belah dah. Kata Sintafsir kata Nabi Siti Maryam duk nampak gambar atau dia tu akan temu ujian. Nah, kena ujian banyak lepas dah ni. Nah. Orang kata dia tuduh kata dia zina gapo. Nah. Ya laitani mitu qabla hadha. Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini. Wa kuntu nasyam mansiya. Dan jadilah aku suatu yang dilupakan orang dan tidak dikenang-kenang. Orang pun tak ingat kat aku, tak kenal aku. Nah, tak ada siapa kenal aku kalau aku mati. Nah. Mati belum ada beranak ni lah. Nah. Tapi nak kata susah doa hati tu. Nah, siapa minta nak mati. Nah, Islam kita pun ajar suruh minta. Nabi ajar, Nabi kata kalau tak ada orang doa rasa nak mati, nah, ada ajar doa nak mati. Nah. Kalau nak mati Tuhan jangan mati, Tuhan mati kula. Nah. Nabi ajar doa, lalu doa mustajab kita tu ada. Nah. Doa mustajab ada surah ada muka mana tahu. Nah, ada doa mustajab dah. Kalau rasa tak ada doa, memang tak nak buat mana dah. Nabi tak minta nak mati tak apa, tapi minta cara Nabi kecek tu. Nah. Allah minkanal hayat khairul li. Nah, ya Allah jikanya hidup kini lebih baik bagiku, maka hiduplah aku. Nah, ringkas-ringkasnya. Jika mati ni lebih baik bagiku, maka matilah aku. Tu ada doa mustajab kita. Tak ingat muka mana. Ya laitani mitu qabla hadha. Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ni. Nabi Siti Maryam jawab. Nah.
Tak ada siapa ingat kat aku, tak ada siapa pakat lupa kat aku belaka dah. Lalu itulah akhirnya fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Lalu bunyi suara mai ke bawah kaki dia. Lalu ia diseru, dipanggil dari arah sebelah bawahnya. Siti Maria beranak dah kan ni. Nah, beranak tu katanya ada akhir kota, ai pun tak ada, hak kayu pun mampu tamah dah. Allah duk beranak nama ai nama gapo. Kata sini dari tafsir dia kata di sini malaikat Jibril gi tenjang dengan kaki dia, maka jadilah sungai. Jadi caruk. Nah, siapa ada pala ni? Caruk tu. Nah, caruk apa ada pala ni? Di bawah kaki pada di dekat paha tamar saat ni. Nah. Maka jadi mata air lah, jadi mata air. Dan bawa Nabi Siti Maria beranak dah, bunyi suara Nabi Siti Maria dek kecek lagu tu, bunyi suara kata mai panggil suara dia. Panggil Siti Maria kata na gaya mai dek raya hati na Siti Maria. Allah tahzani. Janganlah kau berduka cita, tahzan. La tahzan. Wala takhaf, la tahzan. Ya kena ada belaka sifat-sifat sedih hati duka cita ni kena ada belaka. Nah, tapi bila kita ada Tuhan ni, sedih kita pun kena kelik Tuhan lah. Nah, sudah dengan Tuhan. La takhaf wa la tahzan. Nah, kita kecek semua ni. Nah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan, tahzan. Nah, janganlah engkau berduka cita. Suara siapa ni bunyi sini? Dalam tafsir dia kata dua. Kata tafsir dia atas surah malaikat dia panggil dia. Nah, ada katanya anak dia sendiri. Nah, Nabi Isa sendiri. Kecek royak kemak dia. Nah, tapi dua tafsir tu dalam sini tafsir beratnya kata malaikat. Nah, bukan Nabi Isa dah. Allah tahzani, janganlah kau berduka cita. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebatang anak sungai. Sariya. Sariya, anak sungai. Mengata ada apa? Gapo tak ada. Satu, wika melancai. Akhir kota nak basuh, nak gapo ke beranak. Muda nak pergi mana Allah. Tak ada siapa tolong. Satu dah. Suka hati rasa. Tuhan jadilah di bawah kakimu tu anak sungai. Bunyi suara royak pada. Batu kita nampak sini tafsir sini kita nampak tu supaya nak melekat lah royaknya. Nasabah tafsir dalam ni kata malaikat Jibril merembah kaki dia jadi sungai situ. Nah, anak sungai, bukan sungai dah, anak sungai. Caruk itu. Dan selaginya wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Suruh saat ni suruh dia pada gegarkanlah ke arahmu batang pohon tamar itu. Kocok, huzzi atau kocok. Kocoklah batang pohon batang tamar itu. Nak kocok kan pohon tamar mapuh lah. Tapi nak kata ini satu mukjizat karamah. Wipah kata Maryam, Maryam nampak dengan mata dia, Tuhan nampak pada Maryam, kata Tuhan bersama Maryam. Pohon tamar mapuh saat ni dengan serta-mertanya jatuh buah. Buah kayu segar, ada buah gapo. Kocoklah ke arahmu batang pohon tamar itu, tusaqit alaiki rutaban janiya. Rutaban. Bila mengkocok dah supaya gugur kepadamu buah tamar yang masuk. Dah hani panggil orang beranak makan buah rutab ni. Disuruh jadi buah rutab ni ubat kepada orang beranak. Buah rutab ni kata wah masak dah Mekah. Bukan hok tamar. Kalau tamar ni hok kering tu. Kalau hok rutab ni mana hok sud. Allah. Fakuli washrabi wa qarri aina, maka makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati dari segala yang merusingkan wa qarri aina. Makanlah ada air, wah tamar pun ada dah, air pun ada dah. Wa qarri aina, dan tenanglah hatimu, tenang hati. Ya tenang hati duk serabutna ni. Allah, lama-lama orang beranak dah. Orang beranak dah. Suka pakcik dia tak suka orang ketik dak. Fa imma tarayinna minal bashari ahada. Kita paham ayat ni. Lepas tu ayat belak. Ayat ajar Nabi Siti Maryam belak katanya
jika kemudian kalaulah engkau melihat seorang manusia, sekali lagi datang jumpa dengan manusia mana-mana, faquli inni nadartu lirrahmani sauma. Mutasar kecek dengan siapa? Mutasar jawab siapa? Kalau dia tanya mu gapo-gapo tak jawab apa. Nah, maka katalah mu jawablah kalau dia tanya gapo-gapo. Nah, sungguhnya aku ni bernazar yang membisu nazar. Aku ni nazar poso. Nazar apa? Nazar sekecek. Poso tak sekecek. Nah, inni nadartu lirrahman, aku menazar dengan Tuhan Ar-Rahman sauma poso. Falan ukallimal yauma insiya. Poso tak kecek. Nah, kita lah ni poso boleh kecek, tapi jangan kecek bohong. Ada. Yang kecek bohong ya. Kalau kecek poso tak boleh kecek. Hon ni poso tak boleh kecek, tak boleh sikit pun tak boleh kecek. Dah. Bisu jadi bisu. Nak serupa dengan nak sembah dengan Nabi Zakaria dah. Nah, Nabi Zakaria belum ada boleh anak gitu tak? Nah, dia tak kecek ni pun ada hikmat juga. Nah, ada hikmat juga. Ya kerana Tuhan buat gini ni, kata ulama sintam saya kata, kalaulah kita kecek ni, jawab tak sudah juga. Nah, lepas tu senyap di kuat. Niat ni ke kamtop jangan kan. Nah, niat ke kamtop. Kalau kita kecek, nah, dia mau tanya, hok kecek jawab ini pula. Jawab ini habis kecek. Nah, lepas tu niat pin kamtop tidi tisu. Nah, maka di sini ya jadi ibadat pula. Faquli, maka mu jawablah kepada orang kecek dengan tanya mu ni, atau mu ni anak siapa, beranak dengan siapa? Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Dan hari ni aku nazar dengan Tuhan nak puasa, tak saya kecek dengan siapa-siapa. Nazar dengan Tuhan bisu jadi. Nah, nazar dia membisukan Allah Ar-Rahman. Nazar tak boleh. Kalau nazar tak boleh. Nah, dia kena buat sungguhlah. Nah, setelah aku menyatakan demikian, maka aku tidak akan berkata-kata pada siapa pun dari kalangan manusia pada hari ini. Tak saya kecek siapa-siapa ini. Nah, wallahu alam. Wallahu alam. Kita das kat dulu ini insya-Allah. Nah, kalau pasti Siti Maryam orang nak kecek nang Siti Maryam nak tanya tahu kan nak. Ni kita ni kita akan dengar Nabi Isa kecek sendiri. Nak kecek kan Nabi Isa beranak Allah lagi. Ni kita ayat ni kita akan sambung biiznillah insya-Allah. Minggu depan biiznillah insya-Allah. Hendak data dulu. Nah, Allahumma ja'alna minal ladzina istami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadilah kami daripada orang yang mendengar perkataan dan ikut mana baik. Allahumma zidna imanan wa yaqinan. Ya Allah, tambahlah kami iman dan yakin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.